Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ini dalam siri pengajian online kita dalam bab persiapan pasca akhir zaman, dan malam ni insya-Allah kita akan buat kesimpulan daripada perbahasan pasca akhir zaman ni dalam cabang ataupun furuk pecahan daripada perbincangan hikmah dalam kehidupan. Khair, insya-Allah sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam ni. Yang baru mengikuti pengajian, alhamdulillah wa marhaban bikum, selamat datang ke pengajian hakikat kehidupan. Itu main konten kita ataupun maudhu' atau tajuk utama kita, dan pecahannya itu adalah perbahasan tentang lisanul haq, kalam-kalam kebenaran, dan pengajian hikmah dalam kehidupan, insya-Allah. Dan seterusnya banyak lagi perbincangan yang kita nak rungkaikan, terutama dalam bab bagaimana meluruskan fikiran kita ini agar sentiasa duduk dalam kebenaran. Ini yang paling penting. Fikiran kita dalam kebenaran, sudah pasti bila fikiran dalam kebenaran bersandarkan daripada iman. Kebenaran bermula dengan iman, tasdik, membenarkan dengan hati. Baik, insya-Allah seperti biasa pada malam ni kita akan mula sama-sama membaca ayat suci Al-Quran pada surah Al-Hadid. Insya-Allah sama-sama ambil Al-Quran yang dah ada, alhamdulillah. Dalam masa yang ada ni kita sama-sama melazimi amalan yang telah kita mulakan, iaitu kita sama-sama mengambil ibrah atau pengajaran ataupun kefahaman daripada surah Al-Hadid ini, yang mana di dalamnya ada satu ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat, iaitu ayat yang bermula dengan huwa awwal wal akhir. Itu ayatnya, kata Nabi SAW, lebih utama daripada 1000 ayat. Mudah-mudahan setiap malam kita baca, maksud kita membaca 1000 ayat setiap malam, tuan-tuan. Masya Allah, pahalanya. Kita ni, tuan-tuan, nak baca 1000 ayat, wallahualam lah, boleh ke tidak, saya yakin ada yang boleh, syabaslah. Tapi kita nak ambil pahalanya. Ada juga amalan-amalan yang kadang-kadang pahalanya Allah berikan. Sebagai contoh, malam Lailatul Qadar. Lebih baik pada 1000 bulan. Nampak? Nak beramal 1000 bulan, wallahualam, sempat ke tidak, kan? Bersamaan dengan 83 tahun, silari bulan tak jumpa kita. Tapi pahalanya berkadaran. Sebabnya kita nak kumpul ni pahala. Jadi kita kena bijak dalam melihat amalan yang diganjarkan, pahala yang setimpal. Jadi nak pahala, sudah pasti kita ikut baginda Nabi SAW. Dan ibrahnya juga nak menguatkan hati kita. Dan insya-Allah, sebab apa kita baca, saya pun ambil peluang untuk baca bersama. Sebab ini sebahagian juga daripada pengajian kita. Ini dalam kita nak membina kehidupan, hakikat yang sebenar itu adalah kita nak membina kekuatan dalam hidup ini. Sebenarnya kita nak membina kekuatan. Yang mana kita ni bersifat kana dha'ifa, manusia ni bersifat lemah, dhaif. Lemahnya kita ni, maka kita berhajat kepada yang kuat. Kita berhajat kepada kuat, itu siapa? Allah.
Rabbul Jalil. Jadi insya-Allah kita berhajat kepada Allah yang Maha Kuat. Sebab itu kalau kita lihat surah Al-Hadid ini dimulakan dengan perbincangan ataupun perbicaraan tentang Allah. Insya-Allah. Khair. Sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah izinkan kita untuk melazimi amalan bacaan surah Al-Hadid. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kita melazimi bacaan itu tadi, Allah berikan kita kekuatan untuk mendapat kesan daripada pembacaan itu. Yakni apa? Barakah. Barakah agar kita mendapat hati yang kuat. Sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik, insya-Allah. Pada malam yang penuh barakah ni insya-Allah kita akan membuat satu khulasah atau kesimpulan daripada perbincangan kita daripada siri 1 sampai siri ke-19 ni dalam bab persiapan pasca akhir zaman insya-Allah. Baik, dalam apa yang kita nak bincangkan ini,
atau perkara yang ditekankan dalam bab persiapan ataupun hal yang berkaitan tentang akhir zaman ni, insya-Allah perkara pertama yang kita kena tahu, apakah keadaan yang sedang berlaku itu. Apakah keadaan yang sedang berlaku itu? Maka kalau kita lihat di sini sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam nota yang awal-awal saya sentuh, awal-awal dulu permulaan siri pertama itu, saya menyentuh tentang bagaimana tibanya satu keadaan nanti manusia ini akan dikerumuni seperti makanan, kata Nabi SAW. Dan satu hadis Sauban radhiyallahu an, sayati zaman, akan datang satu zaman keadaan yang mana manusia dikerumuni. Ini manusia mengerumuni umat Islam. Siapa manusia itu? Musuh Islam. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa berlaku keadaan begitu? Adakah kerana umat Islam waktu itu sedikit? Maka kata Nabi SAW, umat aku ketika itu banyak, tetapi seperti buih ketika banjir. Baik, di sini dalam keadaan ini yang pertama, adakah zaman itu telah berlaku? Dan kita beranggapan bahawa zaman itu sedang berlaku. Iaitu kita dalam keadaannya ramai, tetapi kita dikerumuni oleh musuh-musuh agama. Yang mana utamanya musuh itu ialah bermula dengan iblis dan sekutunya Dajjal dan seterusnya syaitan dan seterusnya yang mengikut pahaman-pahaman Dajjal, syaitan dan iblis. Itulah yang mana terdiri pada golongan Yahudi dan Nasrani. Adapun kalau nak lebih teliti siapakah mereka itu, adalah golongan yang anti kepada Islam, anti-Islam. Sudah pasti itulah kalau kita lihat Zionis, golongan-golongan Zionis ini, yang mana mereka ni ataupun kita namakan penyembah syaitan lah, senang cerita lah. Golongan-golongan penyembah syaitan. Mereka ni keturunan daripada Bani Israel itu, maka akan ada golongan yang mana Yahudi dan Nasrani ini, mereka ni ada golongan yang berpaling. Bermaksud siapa saja berpaling. Dia dalam konteks kalau kita simpulkan, dalam surah Baqarah ayat 62 Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Agama-agama samawi ini, yakni yang mana kalau kita lihat pada Taurat, Injil, Zabur, ni. Yang mana mereka ni ada kitab dan mereka berpaling daripada itu, bermaksud mereka tidak sembah Allah. Bermaksud orang yang tidak sembah Allah sembah syaitan. Ingat, kalau mereka ini ada golongan yang ingkar, derhaka, kemudian berpaling dan kemudian berbalik kepada pangkal jalan, itu dia tidak sembah syaitan, dia sembah nafsu. Sehingga dia menyekutukan Allah. Tapi yang ini dia tahu dah tentang Allah, tapi dia tentang habis-habisan. Dia menjunjung ideologi Dajjal, ideologi iblis. Baik, bila kata iblis, apa kategori mereka ini? Dia akan menyuburkan api-api permusuhan, kebencian, dendam, kesumat. Ini dia. Dia tidak boleh tengok Islam ni berkembang pesat. Jadi maksudnya di sini, saya nak ringkaskan situasi itu. Saya tak nak kaji tentang keadaan itu. Memang ayat Quran, ciri-ciri golongan itu, yang mana memang banyak dalil menceritakan tentang bahawa mereka tidak akan ridha atas Islam ini, selagi mana Islam ada di atas muka bumi ini. Inilah golongan-golongan yang kita namakan penyembah syaitan. Baik. Sebab tu saya bagi tahu antara tujuan utama kita belajar ilmu kebenaran, belajar kehidupan bersandarkan kebenaran, iaitu kembalikan kepada perbincangan akhlak, iaitu sifat Nabi soft, adalah untuk menguatkan kembali pertahanan diri kita sebenarnya. Bukan kita sibuk nak pergi kacau orang. Tidak, tuan-tuan. Jangan sesekali kita belajar, kemudian kita nak
Orang kata panggil apa? Mengajar. Tapi sebenarnya bukan mengajar. Kita nak mengajak kan. Tapi dalam keadaan sekarang, saya melihat suasana yang begitu genting ini adalah suasana yang lebih tepat untuk kita namakan adalah misi menyelamat. Kita bukan lagi nak mengajar, nak mengajak dah ni. Kita nak menyelamat. Kita nak menyelamatkan. Ku anfusakum. Maka betul lah kata Allah Ta'ala surah Tahrim ayat 6. Misi menyelamat ni adalah misi utama sebenarnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka nak menyelamatkan diri kita ni. Kita nak menyelamatkan diri kita. Kemudian ahli keluarga kita. Kemudian barulah seterusnya. Jadi nak bagi tahu misi menyelamat. Maka konsep menyelamat ni memang kadang-kadang orang tak faham pun yang nak diselamatkan tu, dia tak faham apa yang sedang berlaku. Kalau kita boleh tarik, kita tarik dia. Kita gentap dia. Jom. Sekarang ni masa dah terhad ni. Sebab tu kita bukan lagi sibuk nak mengajar. Kita bukan sebenarnya mengajar dalam konteks mana-mandai, tidak. Sebenarnya kita nak menyelamat. Konsep yang utama lebih tepat lah menyelamatkan diri, keluarga, saudara, sesama Islam kita. Tu. Semakin besar skala menyelamat, maka semakin banyaklah kerja dan persiapan yang perlu kita persiapkan, tuan-tuan. Dia misi menyelamat. Kita kadang nak menyelamat orang, tapi dengan kita lemah sekali. Faham? Clear? Kita nak tarik orang lemah, kita lemah sekali. Sebab tu sebelum kita nak menyelamat, saya lebih tepat guna kesimpulan adalah misi menyelamat. Mengajar, mungkin kita tak ada kapasiti mengajar, tapi menyelamat saya lihat semua orang ada kapasiti untuk menyelamat. Tinggal lagi apakah kaedah untuk menyelamat itu? Maka kaedahnya adalah menyelamatkan diri dulu. Dari apa nak menyelamatkan diri dari apa? Daripada kebatilan, kejahilan, fitnah, mahya wal mamat. Nak selamatkan pada fitnah. Baik, apakah kaedah menyelamat yang paling bagus? Duduk dalam majlis ilmu. Bukan menyelamat ni pergi duk mengajar orang, pergi berhujah dengan orang. Dah, ajak dia duduk dalam majlis ilmu. Mula selamatkan diri kita dulu, duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang kita mengajak, lalas sekali kita mengajak, lalas kita tak ada sekali. Tak duduk dalam majlis ilmu, tak dudukkan diri dalam cahaya. Selamatkan diri. Apakah perkara yang utama nak menyelamatkan diri kita ni? Duduk dalam majlis ilmu, mantapkan kefahaman agar tidak terfitnah. Itu kaedah menyelamatkan diri. Ada orang, dia menyelamatkan dengan amal, tapi dia tidak duduk dalam ilmu. Amal dia akan rosak. Kemungkinan amal itu tidak sekuat dia duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni besar sebab dia cahaya. Sebab tu antara talbisul iblis dalam Imam Ibn Qayyim Jazirahum Ta'ala, yang mana antara fitnah yang pertama dan utama yang dia akan buat adalah menutup jalan-jalan menuntut ilmu. Sebab majlis ilmu ni senjata. Sebab dalamnya ada hujah, tuan. Hujah ni lebih tajam daripada pedang. Ingat? Kita duk ingat pedang. Kita duk ingat peluru. Sebenarnya pedang dan peluru ini tak sehebat lidah. Lidah ni, tuan, lebih hebat pada peluru dan pedang sebab yang mengarahkan pedang dan peluru itu lidah. Lidah ni, kenapa boleh angkat pedang? Sebab lidah. Kenapa orang bertumbuk? Sebab lidah lah. Bermaksud yang lebih sampai dulu, terkena, terpahat, lebih tajam daripada pedang. Pedang tak sampai lagi. Peluru tak sampai lagi. Lidah sampai dulu. Dia kata kat orang tu, sampai. Terus. Kena kat dia. Tepat. Dah kena, barulah dia bangkit. Dia nak lawan balik, nampak? Bermaksud, kita nak selesaikan isu fitnah, nak keluarkan diri daripada kejahilan, maka duduk dalam keadaan ini. Lidah ni, hujah-hujah yang ada dalam perbahasan akhir zaman, perbahasan kehidupan ini, tuan, akan mematahkan kebatilan-kebatilan yang mungkin ada pada kita, kita tak sedar. Mungkin kita tak sedar. Nampak? Baik. Jadi sebenarnya mana yang memulakan Allah SWT. Maka dengan itu, kita kena faham tadi.
Kenapa situasi itu berlaku tadi? Musuh-musuh Islam mengemuruni kita ni, kerumuni kita ini. Maka ketika itu kata Nabi SAW, dua perkara yang sedang berlaku. Ini kita hati-hati. Dua perkara yang sedang berlaku kepada umat akhir zaman ini. Apa dia? Okay. Dia ada kaitan dengan cara hidup, tuan-tuan. Ni kesan fitnah ni. Pertama, Allah cabutkan. Saya tulis dulu bawah ni. Okey. Allah cabutkan. Oh, siap. Okey, tak apa. Allahumma salli. Okey. Pertama, ini situasi, keadaan, situasi yang berlaku akhir zaman ni pada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mencabut, tuan-tuan kena faham perkara ni. Kita kena tahu situasi ni baru kita sedar. Mencabut ketakutan musuh. Allah mencabut ketakutan musuh terhadap kita. Bermaksud ketakutan tiada ni. Maknanya Allah cabut ni, tuan. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, ni pada hadis, ni mafhum hadis. Cerita ni pada mafhum hadis. Maknanya musuh tak takut kita. Musuh tak takut kita. Tuan-tuan, ni bahaya ni. Musuh tak takut sebab Allah cabut. Kenapa Allah cabut? Kerana pada ketika itu manusia, umat Islam khususnya, sudah terkena satu penyakit yang mana Allah campakkan dalam hati. Ni hati ni. Itu wahnun. Itulah dia cinta dunia, takutkan kematian. Baik, apa maksud cinta dunia, takutkan kematian ini? Ini kita bahas lagi. Saya buat kesimpulan. Cinta dunia, habis Ustaz nak kena benci dunia. Okey, kalau cinta memang lawan benci, tuan. Tapi bukan buang dunia. Anda kena faham ya. Cinta dunia, lawannya macam mana Ustaz? Memang kena benci dunia. Benci buang ke? Tak. Kena beza ya. Cinta versus benci. Sekiranya anda gagal membenci dunia, maka anda akan mencintai dunia. Kita salah satu, tuan-tuan. Game ni akan berlaku begitu. Maka misi kita sekarang nak beralihkan cinta ni kepada akhirat, benci pada dunia, tetapi bukan buang dunia. Sebab tak semua benda kita benci kita buang. Kadang benci tu kena faham maksud dia. Bukan buang. Sebab pada dunia ni dia ada keperluan. Dunia ni keperluan. Sebagai contoh, racun. Ada orang suka racun? Mana ada orang suka? Benci? Bencilah. Tak suka, lawannya bencilah. Tapi perlu tak? Perlu. Nak racun apa? Adalah racun risek, racun lalang, racun pokok, adalah yang digunakan kan. Itu maksud dia. Dia tidak boleh ada 50-50 kat sini. Dia habis Ustaz, dia tak boleh macam tu. Dia kena cinta atau benci. Dah. Jawapannya benci dunia, bukan buang dunia. Itu ayat dia. Habis cinta gimana? Akhirat. Sebab cinta ni akan pergi pada akhirat.
Kalau anda tak boleh benci dunia, anda akan cinta dia. Percayalah. Sebab tu jalan untuk berhadapan dengan dunia adalah benci dia. Jadi kita kupas macam mana. Baik. Maka penyakit dua ini tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, penyakit wahan ni, menyebabkan musuh tidak takut kepada kita. Bila? Buatlah macam mana pun. Minta maaf, musuh tak takut kita. Maka, bila cinta dunia dah takut kematian ni, bukan takut mati. Mati ni semua orang boleh terima. Tapi takut kehilangan. Hilang ni apa? Apa bentuk kehilangan lah. Hilang keuntungan, hilang duit, hilang prospek, hilang pengaruh. Takut kehilangan. Takut kan ni, takut kehilangan. Ataupun takut hilang perhatian dunia. Sebenarnya gitu. Bila cinta dunia, lawannya hilang perhatian. Takut hilang pengaruh. Cukup takut. Cukup takut hilang pengaruh. Hilang pengaruh, hilang perhatian suami, hilang perhatian isteri. Maka manusia akan takut hilangkan makhluk. Lupa yang menjaga makhluk itu adalah Khalik. Itu kena faham tuan-tuan. Baik. Maka di sini kalau kita lihat balik tadi, dia sangat bertepatan dengan hadis ini. Fitnah, kesan fitnah. Apa yang berlaku adalah, kalau kita lihat, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat terdahulu. Maknanya, umat Islam akhir zaman akan mudah terpengaruh dengan perangai umat-umat terdahulu. Malah kita akan ikut mereka, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, apakah Yahudi dan Nasrani yang kau masukkan? Nabi jawab, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini kita bincangkan tadi. Bermaksud, apakah yang kita akan ikut jejak langkah mereka? Apakah yang kita akan ikut jejak langkah mereka? Baik. Ramai orang lihat, dia akan ganggu ibadat kita. Okey. Secara kasar mungkin ia berlaku. Itulah yang timbul teori konspirasi yang kata pergi masjid, saf jarak, ini dah konspirasi ni, Dajjal dah datang ni, ada setengah tu terlampau ke arah itu. Bagi saya, dia akan ganggu ibadat tapi bukan secara kasar. Malah itu juga ada perbahasan agama. Ada orang kata apa, syarahnya lagi. Ada satu benda ni yang dia akan ganggu habis-habisan yang ramai orang tak akan sedar. Dan ini ada nas Nabi. Itu yang paling pentingnya. Bila kata dia nak fitnah kita, nak kacau kita, nak pergi kepada mesej yang tadi, mesej yang ini. Adakah iblis tak tahu tentang hadis ni? Tahu tuan-tuan. Maka dia akan pergi kepada apakah yang melemahkan umat Islam. Ayat dia terus pergi ke sini je. Apakah yang melemahkan ataupun senang cerita umat Islam ni luas benar. Kita fokus kat kita lah. Apa yang melemahkan diri kita ni? Melemahkan diri kita ni. Kalau umat Islam ni nampak macam, ini isu-isu besar ni bukan isu saya. Tak ada. Apa yang melemahkan diri? Habis cerita. Yang melemahkan diri bukan luar. Bukan luaran. Bukan isu luaran. Bukan isu perbezaan luaran ni. Dia akan lemahkan dari dalaman. Maka dalaman ni, bila kata melemahkan diri dari segi dalaman, itulah tadi cinta dunia. Maka kalau lihat kepada cinta dunia ni, padanya itu ada kebencian pada kehilangan. Baik, apa yang dimasukkan cinta dunia ni?
Maka kalau kita lihat hadis tadi daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang kita akan ikut jejak melangkah mereka, Nabi kata sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga masuk lubang biawak pun kita akan ikut. Maka kalau kaitkan pula dengan satu hadis Nabi SAW, yang mana inna likulli ummatin fitnah. Sebab dia nak fitnah. Dia nak fitnah kita. Namun pun fitnah kehidupan. Bagaimana dia nak fitnah? Dengan ibadat yang saya kata tadi, mungkin secara kasar jelas nampak kalau dia ganggu betul. Itu terganggu apabila misi yang ini berjaya. Maka fitnah yang dia akan buat habis-habisan, itulah fitnah harta. Tuan-tuan, fitnah harta ni ada dalam hadis. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Setiap zaman ada fitnah, fitnah untuk kita khususan harta. Maka harta ni, adakah banyak duit? Saya tak ada duit, Ustaz. Jadi saya takkan terfitnah dengan harta. Tak, bukan soal banyak duit. Soalnya, sifat harta itu apa? Dia kena kaji sampai begitu, tuan. Bukan sekadar banyak duit. Apa yang perbincangan harta ni? Maka di sini kita boleh rujuk dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid ni, tuan-tuan, bercerita tentang dunia ni. Dunia tu harta. Nak cerita bab dunia, dia akan cerita bab harta. Ramai akan terfitnah dengan harta. Wa na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh, tuan-tuan. Dan harta ni boleh ada di mana-mana saja. Dia boleh ada di tempat yang baik, dia boleh ada di tempat yang buruk. Dua-dua tempat dia ada sekali. Lalu, harta yang lebih halus yang disebutkan di sini, kenapa orang nakkan duit? Kenapa? Kerana padanya itu ada dipanggil kemegahan. Megah. Kemegahan. Kebanggaan. Ataupun lebih kepada fitnah kepada rupa. Orang menjaga rupa sekarang ni. Orang sanggup berhabis rupa, tak kisahlah ada duit ke, tak ada ke, dia sibuk nak menjaga. Atau lebih halus lagi adalah, dia panggil intention, perhatian. Adakah semua orang nak perhatian, tuan-tuan? Cuba cakap. Intention please. Perhatian. Semua orang nakkan perhatian. Adakah semua orang terkena fitnah ini? Allahu Akbar. Tuan-tuan, harta ni mengundang perhatian. Kerana sifat harta itu perhiasan. Kadang-kadang orang pakai macam ni, macam saya pakai pun boleh ambil perhatian. Inilah harta saya. Nak cakap apa? Orang ada sijil, perhatian. Orang balik belajar agama, perhatian. Boleh, itu semua boleh dikategorikan sebagai harta, aset. Ada anak, perhatian. Isteri, perhatian. Pengaruh, perhatian. Anda nak apa? Jangan dok tengok, saya tak ada harta. Tapi ada tak orang yang tak ada harta nakkan perhatian? Contoh, saya susah nakkan perhatian, mesti berkali-kali tolong saya susah. Nampak? Tertegaknya kehidupan dengan perhatian. Kenapa ni? Saya hilang perhatian. Saya tak ada perhatian, hilang perhatian. Perhatian, orang perhatikan. Betul tak? Perhatian atau perhatikan. Perhati dia. Bertukarlah kereta dia. Bertukarlah. Awak. Nampak? Atau ikutlah apa yang nak dia cuba perhatikan. Perhati dia. Aku perhati dia ni. Dia ni. Tengok tu. Romantik sangat tu. Sweet-sweet sangat lah tu. Aku perhati ni. Tuan-tuan. Erti kata lain, perhatian perhiasan pada dua perkara. Fitnah keadaan dan kebendaan. Kebendaan ni balik pada harta tadi lah. Berapa ramai terfitnah dengan keadaan, berapa ramai terfitnah dengan kebendaan. Tak tahu asal usul, terus tembak, tuan-tuan. Tak tahu asal usul, tak tahu hujung pangkal. Tengok saja keadaan, terus kata.
Tengok kebandaan sikit, terus tertarik. Intention tu cepat. Dia dia tak boleh tengok biasa dia. Lalu Ferrari. Dia tengok, Ferrari tu. Tuan-tuan nak hilangkan ni. Ya Allah. Apatah lagi. Kalau lelaki pula, perempuan lalu. Perempuan tu. Tu ada. Kalau buat makan pula, makan. Follower ramai. Buat makan lagi. Perhatian. Tuan-tuan, kalau nak listkan salah satu ni. Senang cerita, anda fikirkan apa yang menjadikan perhatian. Itu jangan diperhatikan. Mana-mana orang jadikan perhatian, itu undur. Isu yang menjadi perhatian, jangan masuk campur. Melainkan memang kita bidang itu untuk ulas. Itu lain. Betul tak? Dalam kuliah nak cari perhatian, ramai, ada. Ingat, maka perhatian itulah yang sangat-sangat berbahaya. Kerana apa isu lebih besar pada perhatian ini, tuan-tuan? Bila kita sibuk dengan perhatian, perhiasan, keadaan, kebendaan, maka di situlah hilangnya tumpuan kepada Allah. Ini yang sebenarnya. Dia nak hilangkan ni je, tuan-tuan. Dia nak hilangkan tumpuan kepada Allah, tuan-tuan. Itu je. Kita nakkan perhatian, lupa kita ni diperhatikan oleh Allah. Itu je. Kita sibuk nak tengok berapa viewer, lupa Allah is watching. Itu je, tuan-tuan. Kita duk sibuk tengok kiri kanan. Siapa nak tengok aku? Lupa Allah tengok selalu. Lupa. Itu nama manusia ni pelupa. Hilang tumpuan. Tengok keadaan. Ustaz, kalau ada sambutan, saya mengajar lah. Tengok kalau keadaan dah tak ada orang nak minat dengan saya, tak ada, saya mengajar lah. Tengok keadaan. Tengok macam view makin naik ni, saya pun mula naik share. Brok naik share. Semangat saya. Tengok 4.4k dah ni. Jadi mula naik share. Boleh tak, tuan? Kalau view 2 orang dengan 400 orang dengan 4,000 orang. Lama. Ya Allah. Saya pun tak tergambar keadaan tu. Tetapi bila kita ada ilmu, insya-Allah, mudah-mudahan Allah bantu. Sebab tu sebelum berlaku ujian, belajar dulu. Sebab tu saya bagi contoh, takkanlah nak ambil SPM gagal baru belajar. Biasa belajar dulu kan. Tapi kalau dah belajar tak tumpu, gagal tu cerita lain. Ni kena belajar dulu, baru jawab ujian. Jadi bila kita dah start belajar ni persiapan kita. Jadi jangan terjebak dalam perkara yang viral. Senang cerita. Viral. Bahaya cerita ni, tapi tak nak kena cerita lah, tuan. Sama ada kita tak viral atau kita join benda viral. Pilih, samalah. Anda duduk dalam kelompok viral, join sekaki. Jabatan netizen, dia panggil, faham? Join. Ini akhir zaman punya isu sama macam dulu. Dulu memang suka cari perhatian. Sebab tu, Nabi SAW berdakwah kepada pembesar-pembesar sebab dia nak jadi perhatian. Dia nak jadi perhatian. Dia nak jadi perhatian. Dia yang berkuasa, dia nak diperhatikan, tak ada siapa yang lebih hebat pada dia. Macam tu lah. Simple dah. Jadi saya mudahkan bahasa, jangan asal makanan viral dia, makanan viral ikut. Asal dia panggil marketing strategi. It's okay, Ustaz, marketing. Kita ni, tuan-tuan, beginilah. Dalam bab viral dunia ni, sama ada viral bab dunia, bab makanan, betul tidak? Bab pakaian, bab apa lagi? Bab isu, apa macam-macam isu lah, bab viral. Bab rumah tangga, banyak pasal dunia ni. Dia kalau pergi pada sifat syahratut ta'am hubbul mal. Hubbul mal viral. Bab mal ni dia suka, ini trendy sekarang. Mana yang trend pakai. Mandang alhamdulillah lah PKP ni
apa panggil, mendownsizekan trend ni. Kalau tak ada lah PKP, saya rasa, Allah tahulah ada COVID ni. Allah pun ada hikmah dan Allah buat juga. Bab makan. Patutnya kita tidak terbak kepada syahratut ta'am, hubbul mal, suka kepada benda makanan yang viral. Anda nak makan, dah makan je lah. Jangan terjebak lah. Yang mengaji, hanya mengaji. Tapi jangan mengajar orang. Saya ingat, saya ulang sekali. Ini untuk pesanan kepada diri sendiri. Atau kepada siapa yang Allah izin nak bercakap, nampak hati tu rasi senang, cakap. Tapi kalau bukan kita punya teritori, tak payahlah. Nanti kan jadi isu lain. Kita cukup. Queue panjang tuan-tuan, beratur panjang semata-mata nak beli makanan viral. Viral kan ustaz, tak apa kan? Dah, sama je. Tak perlu. Saya tak perlu diviralkan. Saya tak nak. Kalau dia bukan viral, dia macam ni. Anda kena faham. Saya ambil contoh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS mengajak datang ke Mekah itu atas suruhan. Baik, kalau nak kata isu ni, ustaz ni, macam saya ataupun ustaz lain nak, kita viralkan ustaz ni. Dia begini. Dalam bab dunia ni, kita tak perlu kata ini kena viral, tak perlu. Benda kalau sampai tuan-tuan. Tak perlu ada sifat begitu, tak payah. Bahasa apa yang mudah saya cakap? Okey. Dah dapat. Kalau misal kata, saya nak kaitkan dengan ustaz ni. Siapa-siapa lah, saya dan sesiapa saja. Mereka ni ibarat doktor. Doktor yang mana memang menyantuni perkara-perkara kita panggil doktor tentang kehidupan lah. Yang doktor kesihatan. Saya tanya, perlu ke viralkan? Okey, siapa ada kencing manis? Okey, kita viralkan doktor ni pakar kencing manis. Ada ke? Dia sebenarnya doktor, kita pun tahu dah. Dia bukan untuk kita viralkan benda tu. Sebenarnya perkara tu adalah keperluan. Keperluan ni dia tidak perlu diviralkan. Dia memang akan ada yang datang hospital, viralkan hospital ini. Dah dia tak ada lagi orang buat marketing hospital. Melainkan dia hospital yang perlukan marketing swasta. Tak ada. Viralkan hospital HKL. Viralkan hospital government. Tak ada. Nak viralkan hospital benda, memang dah viral sendiri dah. Penuh. Macam ni orang kat hospital. Aku ingatkan tak ramai. Aku datang ramai. Lah. Ni viral ke hospital? Viral benda aku sakit. Katanya. Faham tak maksud? Jadi sama juga ustaz. Dia bukan perlu di-viralkan. Bukan perlu share. Habis yang ustaz saya suruh kongsikan. Bukan suruh viralkan. Siapa yang perlu-perlu lah. Ni viral ni ada tujuan tertentu. Fokus. Dia niat viral. Jangan. Maksudnya ketika lain perhatian lah. Saya lebih tepat kepada perhatian lah. Itu ayat lebih tepat. Tidak perlu. Kuih keria dia Melaka beratur panjang jalan jam tu. Mungkin beli sebab dulu orang tak kenal kuih keria, betul. Tak ada beratur sampai begitu. Sebab apa? Kuasa viral. Betul. Hukum keperluan tak ada makan viral. Tak ada lagi lah orang nak viralkan benda-benda asas ni. Betul tidak? Yes. Betul. Itu ayat dia. Dapat. Bab keperluan asas. Malah kewajipan. Tak ada nak viralkan. Ada orang nak viralkan solat 5 waktu. Tak ingin kadang tu. Jom kita viralkan solat 5 waktu sehari semalam. Ada. Bukan jadi viral. Jadi lemau terus. Dia viral ni. Benda yang senang cerita kemahuan. Dia ada termasuk dengan salah viral jadi virus. Betul? Salah viral jadi virus. Tepat. Dia benda yang ada campur aduk tentang ni. Cinta dunia ni. Apa tadi?
Berbalik kepada tumpuan. Kemegahan ni. Ini. Dia ada efek ni. Tapi ni benda dalam hati lah tuan-tuan. Viralkan, bagi tahu siapa saya. Biar orang tahu ada kesedaran. Tak, benda ni tak punya begitu. Viralkan Imam Mahdi nak datang. Tak ada tuan-tuan, Imam Mahdi tak diviralkan begitu. Ya Allah. Imam Mahdi sampai masa dibaiat, kemudian tersebar macam tu je. Faham tak? Yang viral tu bukan Imam Mahdi. Itu imam tak lama nak pergi. Faham? Saya lah Imam Mahdi. Nyanyalah. Dia pun main Facebook juga nyanya tuan-tuan. Berapa ramai yang memviralkan diri dia itu, akhirnya Jahanam. Itu sepatutnya. Jadi kita yang perlukan Allah, benar. Kita yang berhajat kepada Allah. Sebagai contoh, masjid. Ada yang orang viralkan masjid? Jom kita masjid. Ada. Orang viralkan program, bukan viralkan masjid. Masjid orang dah tahu. Maknanya, masjid tuan-tuan, ni viral pun tak jadi viral. Faham tak? Tak jadi viral lemau. Tak jadi. Ya Rab, ajak ke masjid berkali lah viral. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu viral. Dia dengar macam biasa. Tak viral lah. Padahal 5 kali sehari Tok Bilal sampai kau keluar nak tekak. Viral. Tapi viral bila apa? Ada isu. Isu tak boleh pergi masjid. Viral. Masa boleh pergi tak viral pun. Tak ada berpiket. Kenapa orang tak datang masjid? Kenapa orang tak datang? Siapakah yang menghalang anda untuk datang? Kenapa? Tak bising. Bila ada isu, ini masanya untuk aku. Ini masanya. Wallahualam. Jadi benda ni jangan jadikan isu. Kita berhajat kepada. Sebab tu masjid, dalam satu ketika dulu saya bagi tahu, masjid ni tidak perlukan manusia. Masjid tak perlukan manusia. Masjid tak perlukan manusia. Sebab masjid berkaitan tentang Allah. Allah tak perlukan makhluk. Masjid still standing. Itu Ustaz yang kutipan-kutipan itu manusia yang perlukan infak. Kalau dia tak infak, habislah. Dialah rugi. Masjid tak perlukan infak sebenarnya. Masjid, nama pun institusi tempat sujud pada Allah. Sebab sujud Allah tak perlukan duit. Yang perlukan duit kita. Kita yang kena infak untuk pahala kita. Kalau anda sanggup biarkan masjid rumah tempat anda tutup, sebab tak boleh nak bayar api, tak boleh nak bayar air, silakan. Allah tanya ni, tanggungjawab tuan, jangan main-main. Tengok-tengok masjid tak boleh beroperasi. Sebab apa? Tak ada karyahnya nak tolong bayar api. Tanggunglah. Dia bukan kata masjid perlukan duit untuk survive. Tak, kita perlukan masjid. Sebab masjid tak Allah. Tak perlu viral. Masjid tak ada viral. Dan apa sahaja yang berkaitan dengan Allah, tak ada viral. Dan Islam tak ada viral. Islam memang dah viral dari dulu dah. Tinggal lagi nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka, jadi biasa. Sebab tu tak perlu viral. Bertempik lah. Belaung lah. Speaker. Azan lah. Macam tu gak suam-suam kuku yang datang. Kita perlukan masjid. Kita perlukan Allah. Kita perlukan ilmu. Kalau betul, anda carilah ilmu kan. Nak viral macam mana? Anda tinggal sebarkan. Kita sebarkan ilmu. Bukan viral kan. Tak perlu. Beza viralkan ni. Isu yang perlukan perhatian. Maksudnya viral ni maksudnya perlukan perhatian. Masjid tak perlukan perhatian. Kita yang kena perhatikan masjid. Allah tak perlukan perhatian. Tak perlu. Kita yang perlu perhatikan apa suruhan Allah. Kita yang kena perhatikan Allah. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Sebab itu macam dunia. Dunia perlukan kita. Sebab tu tak boleh tutup. Institusi dunia, kalau tutup, habis. Dunia perlukan kita. Bukan kita perlukan dunia. Tempat kerja, kilang, semua. Kalau tak operasi, dunia akan lumpuh.
Tengok, dunia lemah. Ini kita nampak dunia yang hebat. Dunia tidak boleh berfungsi tanpa manusia. Sebab tu dunia tak boleh tutup. Masjid boleh berfungsi tanpa manusia. Ada jin dalam tu. Okey je. Lepas tu masjid tak heran. Tak perlu viral. Okey, berbalik pada isu kita apa? Viral. Cinta dunia, perhatian tumpuan ni tuan-tuan. Perhatian perhiasan. Ni perkara-perkara perhatian ni adalah kerana dia umpama perhiasan. Hati-hati, hati-hati. Ini perhatian untuk perhatian. Dia perhiasan untuk perhatian. Itu sebenarnya. Hati-hati. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Maknanya fitnah harta. Maka apa yang kita akan ikut jenjak langkah mereka, mereka akan mengunggulkan harta ini. Harta jadi nombor satu balik. Tak ada harta susah, payah. Tak ada harta agama tak berjalan. Tak ada harta masjid tutup. Tak ada harta. Tengok. Inilah kempen besar-besaran yang sedang dilakukan akhir zaman. Harta, tuan-tuan. Maka kemegahan, kebanggaan, prestis, perhatian, ini semua bermain di bibir-bibir manusia yang mencarikan dunia ni, tuan-tuan. Sama ada nak cari dalam bentuk harta, dia bentuk, dah ada harta, dia nak jadikan kemegahan dia, rupa dia. Ni rupa ni, ini hati-hati. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat, apa yang melemahkan diri kita? Maka yang melemahkan diri kita adalah perkara yang datang dari dalaman, cinta dunia, yang nakkan perhatian. Sebab tu orang yang selalu nakkan perhatian, dia akan lemah semangat. Lemah semangat, cepat terkesan, cepat terasa. Memang Tuan Hanafi, last kali dia akan balik pada harta. Ustaz, bagaimana kempen jihad ekonomi? Jihadlah ekonomi. Kalau masuk jihad ekonomi, jangan sampai jihad ekonomi overshadow kekuatan agama itu sendiri. Itu kena jelas. Jangan sampai kempen jihad ekonomi overshadow kekuatan agama itu sendiri. Saya nak tanya, kempen jihad ekonomi dijadikan kerana umat Islam lemah ekonomi atau lemah dalaman? Okay, misi jihad ekonomi apa? Kena sedar dulu. Nak kuatkan umat Islam atau sekadar nak menguasai ekonomi dan memudahkan umat urusan? Kalau macam tu, bagi saya, perform the best. Itu saja. Perform the best. Umat Islam perform. Tapi kalau setengah tu saya dengar, jihad ekonomi yang saya dengar lah, adalah untuk menguatkan umat Islam. Sebab apa? Kita ditindas sebab kita tidak ada kekuatan itu. Ekonomi kita lemah. Jadi kita tak boleh kuasai pasaran kita. Mereka yang menguasai pasaran itu. Baik. Saya nak bagi tahu. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika di Madinatul Munawwarah, antara perkara yang dilakukan adalah bukan, Nabi tak kempen jihad ekonomi itu. Nabi kempen begini, siapa yang nak bebaskan daripada belenggu penindasan, itu saja. Adakah kita ditindas? Itu saja. Contoh, Telaga Bi'ru Ruman. Telaga Bi'ru Ruman itu dikuasai sepenuhnya oleh orang Yahudi. 100%. Penindasannya adalah berlaku apabila orang yang susah turut disuruh bayar. Itu penindasan. Apa yang berlaku? Nabi suruh siapa boleh bebaskan Telaga Bi'ru Ruman, syurga. Nabi tak suruh semua marilah kita bangkit kembali, kuatkan ekonomi Madinah. Nabi terus seru je. Siapa yang boleh buy back, beli atau bebaskan, maka datang Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Slotok dengan Yahudi. Partnership, tuan-tuan. Apa yang berlaku ni saya nak bagi tahu. Hebatnya bila cinta akhirat ni. Yang dimasukkan tentang membantu dari segi kekuatan ekonomi ni adalah pertukaran. Orang dipanggil dunia ni, iaitu musuh. Dia nak harta. Berbeza dengan Islam, nak pahala.
Ada berani? Sekarang ni kadang-kadang orang Islam yang dah berniaga pun duk kira harta juga. Faham tak maksud saya? Yang berlaku dekat Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu adalah ketika ambil hampir telaga tu 50-50. Tuan-tuan tengok perkiraan. Satu hari berniaga, satu hari tak berniaga. Yahudi ni sebab dia nampak RM, dinar. Allahumma salli. Baik. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu boleh tak ambil keuntungan atas RM50 ni? Yang 50%, RM50 pula. 50% ni. Boleh tak? Tapi yang berlaku ketika Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu berniaga, maka di sini satu hari dia suruh ambil 1+1. Free pula tu. Tuan-tuan nampak tak apa strategi Sayyidina Osman? Pahala kan? Memudahkan urusan sebab nak membebaskan penindasan. Boleh je nak ambil untung kat sini. Sebab Sayyidina Osman memang berharta. Memang dah berduit. Saya nak tanya, orang yang berniaga-niaga tu, orang yang tak ada duit ke yang ada duit? Yang nak jadi jihad, yang jadi tycoon-tycoon, yang nak mengungguli kembali pasaran umat Islam ni. Ada duit ke tak ada duit? Soalnya, boleh tak dia releasekan percentage keuntungan dia? Kalau sekadar buyback, harga sama, saya cakap, apa alasan kita? Ini Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu dahlah free. Ini berbayar. Jadi Yahudi rugi. Sebab dia nak duit. Sayyidina Osman kata, aku nak pahala. Nampak tak? Maka berbeza cara. Bimbang-bimbang. Betul tadi tuan saya kata, alasan kita jihad ni akhirnya nak menyelamatkan diri kita balik nak benda. Itu je. Akhirnya yang meniaga balik-balik isu harta. Aku susah, aku keluar modal. Ini yang susah ni sebab dia nampakkan keperluan harta tu jadi utama balik. Kita kena jihad ekonomi sebab nak kuasai harta. Itu isu dia. Selindunglah macam mana. Saya nak bagi tahu. Apabila kita nak sebut tentang jihad ekonomi, sudah pastinya jihad ini dia nak memperjuangkan harta kan. Baik, sebelum nak pergi pada isu harta, perjuangkan pahala dulu. Orang yang nak turun di medan jihad ini, dia kena betul-betul pahalanya bukan jenis yang pahala tak terkira ni. Ni yang susah nak buat ni. Jenis memang dah macam Sayyidina Osman, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, memang jenis yang front line agama. Memang jenis dah tak silau dengan dunia, dah tak fikir dah ketakutan, tak ada modal, jatuh nanti orang cari market. Memang tawakal dah tinggi tuan-tuan. Memang tauhid, takwa adalah luar biasa, tak takut dengan kecaman, tak gilakan perhatian. Jenis all out tuan-tuan. Ini sebab tu saya kata jihad ekonomi berat tuan-tuan. Sebab berbalik kita nak terjun kepada benda yang Nabi kata harta ni akan jadi fitnah balik. Akhirnya pakar-pakar nak sebah balik. Masing-masing nak sebah masing-masing. Nafsi-nafsi. Saya nak bagi tahu contoh. Dalam Rothschild and Rockefeller tuan-tuan. Saya ringkaskan. Mereka ada satu tim. Saya tak tahu berapa terkini, berapa tim mereka. Dia ada think tank. Tuan-tuan tahu macam mana design mereka? Mereka jihad ekonomi ke? Mereka bukan jihad ekonomi. Mereka jihad ideologi. Tuan-tuan tahu mereka jihad ideologi? Bukan jihad ekonomi. Macam mana aku nak kembangkan ideologi Dajjal dalam setiap perniagaan aku? Kita jihad ekonomi, mereka jihad ideologi. Siapa yang menang? Dan tim ini, dia akan berbaiat dengan Dajjal, tuan-tuan. Kita berbaiat dengan apa? Mereka tak silap saya. Betul kalau silap. Kalau yang tahu, saya bagi. Tapi saya rasa tak ada yang tahu. Dengar-dengar. Wallahualam. Setiap ada, dia panggil the mother of the company, the main dia. Dia ada berapa 9 ke berapa saya tak tahu.
Tapi adalah amount dia, dia ada, dia punya pillar dia tu, dia akan contribute kepada pergerakan dia 20%, tuan. 20% ni memang garanti dia tapau lah. Nampak? Dia mereka berjuang untuk jajal. Duit mereka, dia pun meniaga separuh masuk balik. 20% bagi balik untuk dajal. Untuk institusi pergerakan ini, akhirnya dia perang ideologi, dia wujudkan balik satu kelab NGO, bagi percuma, bagi ini. Tuan-tuan, dia beli balik semua keyakinan orang dengan pertolongan. Ini perang ideologi, tuan. Sebenarnya dia pun perang ideologi, dia pun dah perang saraf. Mereka mengambil gerak langkah ni. Mereka dah buat sistem taat kepada Dajjal daripada lama dah. Kita kalau nak buat, kita kena satu sistem taat kepada Allah. Menyebarkan ideologi takwa kepada seluruh manusia. Meniaga takut Allah, bukan takut tak ada duit. Mereka tak takut tak ada duit, tuan-tuan. Sebab mereka memang dah baiat dengan Dajjal. Sebab tu, mereka lah yang memperjuangkan high risk, high return. Mereka memperjuangkan no mercy. Tak ada takutnya. Niaga. Kita je takut-takut. Takut rugi. Mereka tak. Mereka perang ideologi. Tuan-tuan tengok setiap perniagaan mereka. Di sebalik tu ada falsafah dia. Tak sama ke ideologi multi level ke? Itu ini tak, maksud saya ideologi ni the main agenda yang tersirat yang lebih besar. Mereka ada blueprint mereka. Blueprint itu mereka terjemahkan dalam perniagaan. Beza dengan kita. Kita nak terjemahkan apa dalam perniagaan? Itu yang saya kata kajian ekonomi kita kena perhalusi lagi. Bukan sekadar nak ambil balik market-market itu biar kita kontrol. Bukan sekadar itu. Kita dah cuba buat buy Muslim first. Kita cuba buat buka mall. Saya tahu usaha itu sedang berlaku. Tetapi bila kata nak tanya balik siapa dia punya main dia, siapa yang membawa ideologi, ke mana hala tuju, itu maksud saya. Dan pendek cerita ginilah, pendekkan cerita tak payah panjang, harta tak jadi isu lah. Nabi tak jadikan isu harta sebagai satu benda yang membimbangkan umat Islam kalau tak kuasai harta. Anda faham poin ni? Itu je lah. Nabi tak takut umat Islam miskin. Itu ada hadis. Tapi Nabi cukup takut manusia perjuangkan harta. Kembali nak mengambil kekuatan umat Islam dengan harta. Jadi apa yang kita nak cuba faham dalam perbincangan ini? Maka jangan termasuk lagi jerat yang mana kita terperangkap dengan ideologi kesusahan, mereka mainkan, mereka takut-takutkan sehingga kita terikat dengan kebendaan. Maka kebendaanlah, ni teori ideologi kebendaan ni tuan-tuan. Mereka yang mewar-warkan yang mana perlukan kepada self-esteem, mereka meluangkan kepada lifestyle, mereka perjuangkan lifestyle. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, semua kalau tengok bisnes-bisnes yang mereka lead fashion, mereka jual lifestyle. Contoh McDonald lifestyle, Starbucks lifestyle, semua lifestyle. Pavilion, lifestyle, Gucci, semua lifestyle tuan-tuan. Lifestyle hidup mewah. Mereka jual luxury. Mereka jual satu benda yang orang jatuh hati punya. Mereka jual benda-benda tu. Mereka jual privilege. Mereka jual kemegahan. Sebab tu produk mereka buat tuan-tuan. Kalau berhabis untuk R&D, mereka akan berhabis. Kalau pakai produk tu, dia punya bangga yang amat. Ni jangan main ni, kau tengok ni, kau tengok ni. Produk ni bukan calang-calang ni. Kau tengok belakang ni, melalui, tengok produk dia semua berdasarkan R&D. Dia pakai saintis, dia ini kita. Kita rasa bila pakai mereka punya tu macam, secure betul lah. Tuan-tuan, mereka jual lifestyle. Mereka control lifestyle. Kita,
Allah, kadang-kadang kita nak berniaga tengok dia, kita tak pengaruhi lifestyle untuk halalan toiban dari segi bersih, dari segi pemikiran. Kita asal boleh lah. Mahal no, kata. Tak payahlah, kita kena bajet-bajet sikit. Depa berniaga, mana ada bajet-bajet? Nak ulah pasal vaksin, nak ulah apa lagi? Majlis fatwa dah ada. Kenapa kita nak ulas lagi? Kenapa? Isu ada kaitan dengan konspirasi. Dia simple dia. Kalau dalam bab-bab yang tidak ada perbahasan yang jelas, maka kita ketepikanlah perbahasan itu. Memandangkan perbahasan itu telah dibahas oleh uli amri dan ahlinya. Baik kita bahas benda yang memang jelas dah. Perbahasan apa dia? Ni. Mereka nak kontrol kita dengan vaksin, setakat mana mereka nak kontrol kita? Lebih pada vaksin mereka kontrol dah sebenarnya. Jadi kita berpegang pada fatwa kebangsaan lah. Selesai masalah dah. Tapi bab-bab harta ni tak keluar fatwa lagi secara kotai kan. Baik kita faham benda yang macam ni. Yang akan lebih merebak kepada semua orang lebih cepat. Benda hukum dia harus kan. Ulama' dah bahasa harus. Haruslah. Yang wajib kepada siapa yang disuruh. Dan anda nak ambil harus. Jangan buat macam wajib. Kalau tak ambil marah. Kalau pula yang ambil, jangan pula marah macam orang tak ambil, haram. Senang cerita, letak pada hukum. Habis tak bahan konten, sekarang ni buktikan dah. Kalau betul berdalam itu, kalau ustaz rupa takkan percayanya. Kita hidup bukan atas sangkaan. Kita insya-Allah, kita cukup tengok apa yang ada depan mata. Bermaksud dia dah katakan benda ini halal, tak ada keraguan, dah masuk dalam khutbah, mengatakan ini tiada keraguan dah. Kita nak pening-pening mikir, ni, pening fikir ni anak. Ni, mereka dah ganggu lifestyle kita ni. Takut susah. Lifestyle takut susah, tuan-tuan. Kalau agama pula lifestyle ni, memang. Pejuang agama takut susah. Ini yang kita nak tengok. Dari segi jenama, Adidas, jenama, Nike, jenama apa lagi? Banyak jenama tuan-tuan. Mereka pergi kepada brand. Kita pun ikut branding. Brand ni pergi kepada luxury. Dia jual model. Tengok siapa yang pakai. Kita mulai hidup double standard. Tuan-tuan. Tengoklah. Kita terpengaruh. Betul. Sebab tu, kita kena ambil balik dunia ni. Kemudian kita rebranding balik. Itu maksudnya. Kita kena rebranding, tuan-tuan. Anda yang tengah pakai kereta-kereta mewah, anda kena rebranding balik. Kereta tu bukan kereta mewah. Anda kena buat benda ni, tuan-tuan. Mewah dia sebab anda bawa pergi jalan agama. Baru boleh kata mewah. Anda kena rebranding balik. Mana-mana yang bawa kepada pahala, barulah kita namakan ianya mewah. Selagi tak bawa kepada pahala, tolonglah. Itu bukan mewah, tuan-tuan. Rebranding balik. Jangan melihat yang mewah. Sebab tu kita bicara soal keperluan, bukan kemahuan. Ini yang mereka jual. Tengoklah kereta, tuan-tuan. Mereka pengasas Lamborghini. Mereka mengasaskan tentang kereta-kereta yang high profile, Rolls Royce. Ini semua mereka punya. Boleh takkan dia boleh? Boleh je kan? Dia nak buat kereta just normal. Tapi mereka angkat dunia ni. Jangan main-main. Siapa lagi kalau tak nak rebranding? Tengok tuan-tuan. Okey, sikit lagi. Tengok Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dah rebranding dah dunia ni. Tinggal kita je tak nampak. Nampak? Tengok Imam Hasan Al-Basri apa? Dah rebranding dah. Dunia itu negeri tempat kecelaan, bukan negeri tempat tinggal. Dah rebranding dah, tuan-tuan. Tempat kecelaan, anda pakailah mewah macam mana kalau cela-cela juga. Jadi jangan nampak mulia dengan harta. Boleh. Jangan nampak hina dengan tiadanya. Ya Allah, susahnya nak buat benda ni.
Susah tuan-tuan. Saya cakap terus-terang, susah di saat dunia sedang menuju kepada fitnah yang dahsyat ni. Melainkan anda betul-betul letakkan diri dalam keadaan ni. Sebab tu anda ingat mengaji agama ni, dan minta maaf cakap, agama pun ada brand juga. Saya ada sebut branding ni, ada setengah tu marah saya. Anda ingat apa? Ni brand mana ni? Agama tu dibrandkan. Kedudukan, tempat, itu menjadi perkara yang prestis. Bukan ilmu. Bukan ilmu. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ketika mendapat ilmu membahaskan kitab Al-Ihya Ulumuddin, berguru dengan guru adiknya, yang mana guru adiknya itu adalah seorang tukang kasut yang tidak ada brand. Tapi kerana kesan kepada ilmu itu, sehinggakan adiknya Ahmad itu ketika solat mufarraqah, Allah buka hijab, nampak Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam keadaan berdarah, ada darah. Maknanya biarlah, ketika pergi cari, dipendekkan cerita, ni adalah proses dia, jumpa mak Imam Ghazali cerita, kemudian mak panggil adiknya bagi tahu balik kenapa mufarraqah dalam solat. Tapi nak bagi tahunya, dipendek cerita, jumpalah Imam Ghazali dengan guru adiknya, dan Imam Ghazali kata, takkan macam ni guru adik aku? Seorang tukang kasut. Dan dia kata, ada ke adik ni Ahmad ni, saya adik beradik kepada Ahmad, ada mengaji apa? Tak ada apa, katanya. Tapi kamu tak boleh ngaji ilmu ni, katanya. Boleh. Sebab Imam Ghazali dah nak, sebab dah nampak kesan adik dia. Kalau tak ada, saya tak ngaji ilmu pelik-pelik. Tak apa, saya bukan nak ilmu pelik-pelik, saya nak ilmu macam apa yang adik saya dapat. Tak apalah, kalau dah nak, kata besok datang awal, basuh lantai ni, basuh tempat yang guru dia duduk. Tuan-tuan, anak murid waktu dia dah ramai dah. Imam Ghazali dah imam besar. Ibu-ibu anak murid, tuan-tuan, bawa air tong tu, pakai tu. Bawa air tong tu. Sebelum guru sampai, bersihkan tempat tu. Mak bersih. Anak murid yang mana mengaji ni nampak, tak betul dah. Setengah sebahagian tu dah mula, kenapa jadi macam ni pula ni? Nampak, tuan-tuan? Kadang-kadang kita nak belajar ngaji agama pun nak kena brand juga. Tu tak boleh lebih, tak boleh lajak lagi tu. Kalau lajak lagi kan, cerita lain pula tu. Allah Akbar. Ini yang kita bimbang ni, kesimpulan kita ni. Jadi Imam Hasan Basri ni siapa? Imam Hasan Basri ni adalah seorang ulama besar dan seorang businessman yang sangat berjaya. Kita sangat, apa yang saya nak cakap sini, tuan-tuan, di saat kita membenci dunia, tetapi percayalah, dia akan jadi orang yang menguasai dunia. Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala menguasai dunia. Saudagar batu permata yang kaya raya. Saya panggil kaya raya sebab memang ulama. Memang kuat sedekah. Tapi dalam kaya raya tu boleh hina dunia. Apa macam? Anda pakai Ferrari, anda kata ini benda kecelaan. Bukan benda yang membawa kepada kebanggaan. Boleh? Bukan tak ada. Kalau tak ada, tak ada boleh lah. Tak suka, cuba kalau ada, ngangau juga. Nampak? Sebab tu umat Islam menguasai dunia. 2/3 dunia umat Islam menguasai dunia. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menguasai Rom dan Parsi, tapi relax lah. Tak ada nak terpengaruh dengan kemewahan pun. Tapi Ustaz, terpengaruh maksudnya jangan ada kemewahan. Bukan, ada kat dia, tapi tak kagum. Nak kutuk pun boleh. Ni benda cela. Ferrari ni benda kecelaan, bukan benda kebanggaan. Kamu jangan ingat aku bawa Ferrari ni aku bangga. Tak. Bukti tak bangga, parking kat luar je, tak payah berselubung. Parking biasa. Parking, masuk ke arah dalam, tutup bawah lagi parking. Tu cerita dia. Kereta murah duduk luar, kereta mahal duduk dalam. Tabat gitu, tuan. Sama je. Ini kau dapat, tuan, insya-Allah lah. Saya doakanlah yang menonton dalam ni.
Allah kurniakan dunia melimpah ruah untuk anda hinakan dia. Non-stop datang. Dengan syarat anda niat, anda nak rebranding dunia balik. Jadi, akhir kalam. Ada beberapa perkara yang kita kena buat kesimpulan ni. Baik. Di sini saya dah sentuhkan dah tempoh hari. Cuma inilah kesimpulan saya nak mulakan, nak tekankan lagi. Antara perkara yang akan dijadikan gangguan kepada akhir zaman ni, kita mula rasa terkejar-kejar dengan urusan dunia. Apatah lagi dengan keadaan sekarang, betul? Tukar. Jangan lagi terkejar-kejar urusan dunia. Anda kena tukar jadikan terkejar-kejar urusan akhirat. Okey, ini kesimpulan penutup. Pertama, Allah suruh fastabiqul khairat. Maka biar terkejar-kejar urusan akhirat. Okay, sebagai contoh, kalau kita tak faham kan, okay, kita fahamkan begini. Bagi yang bekerja, bagi yang contoh bekerja ada punch card. Saya ambil contoh satu. Kerana punch card ni bukan punch card lah. Thumbprint. Nak cepat datang kerja tu, bukan takut lambat. Takut lambat bukan sebab potong gaji. Takut makan gaji haram. Tu yang takut tu. Faham tak? Awak kerja 8 jam. Selamba je, lenggang si paku lenggang. Masuk-masuk short setengah jam. Claim 8 jam. Nak cakap apa? Setengah jam. Kalaulah setengah jam itu dimakan tanpa ada ganti, nak makan benda yang haram. Sikit Ustaz. Bak haram jangan fikir sikit. Bak haram nasi tuan. Dalam pinggan nasi masuk tahi cicak. Tak payahlah banyak lah. Sikit lah. Gaul-gaul lah sikit. Nasi tu jadi apa? Najis lah. Nak cakap apa? Sekarang apa saja yang pahala tolong buat, jangan main-main tuan-tuan. Contoh bagi yang meniaga. Kalau betul anda meniaga dalam sebab pahala, tolong jangan berkira. Jangan berkira. Tolak tepi sikit hal RM ni. Buat sungguh-sungguh lah pahala. Bukan sebab RM. Sebab orang nak makan kan. Kalau orang jual makanan. Sekarang ni orang semua nak cari peluang nak jual makan. Dia orang nak masak. Dia pun nak masak. Lepas tu masak. Buat juga. Tapi untuk apa? Untuk pahala jangan berkira. Buat sungguh-sungguh. Jangan mengeluh. Kalau pahala tak disebut mengeluh. Buat sungguh-sungguh. Maka terkejar-kejar urusan akhirat. Kita kena rushing. Aku kena meniaga cepat ni. Pahala tak banyak ni. Ya Allah. Aku kena cepat ni. Kena buka kedai cepat ni. Pahala lambat. Short pahala aku ni. Tu je. Bila pahala jangan buat main-main. Don't play buat pahala tuan. Kita tukar macam tu. Kalau tidak anda kena bezakan pahala ke atau Allah Ustaz. Macam mana tak faham ni. Anda buat sebab pahala. Kalau pahala jangan tipu, jangan main-main, jangan mengeluh. Jangan rasa lemah semangat, untung ke tidak ni, habislah aku, matilah aku. Tolak semua sangkaan. Bab pahala, husnuzon. Sangka baik. Maka sebab pahala, tak ada rugi. Ni buat betul nak jihad ekonomi. Tak ada rugi, tuan. Jangan cari untung dia. Ambil kesempatan di saat kesempitan orang. Mentang-mentang orang sekarang ni tengah sempit, dia ambil kesempatan atas kesempitan orang. Inilah masanya. Inilah masanya. Baik, itu yang pertama. Anda boleh kupas lagi dalam bab terkejar-kejar ni. Yang kedua, kalau fitnah melihat dunia itu besar, anda tukar. Dunia itu kecil. Yang kedua, kecilkan dunia. Pemahaman ni saya lajak sikit. Bagi siapa yang nak lock out tu, lock out dululah. Saya tak boleh nak alang. Tapi saya nak habiskan sikit ke ni. Saya faham masing-masing ada urusan, ada yang keluarga, ada yang suami tu. Saya bercakap cakap lah. Tak mahu Ustaz ada, tak payahlah, keluar je lah. Kau tengoklah sambungan ni nanti. Sikit lagi saya nak habiskan.
Kecilkan dunia. Apa maksud kecilkan dunia ni? Ni perbincangan tadi. Tuan-tuan, jangan tertipu dengan branding. Tapi pergilah kepada keperluan saja. Dan keperluan mestilah kualiti. Kadang-kadang kualiti ni, ada juga duduk kat branding. Tapi jangan tengok sekadar branding. Ikut keperluan. Kecilkan dunia. Besarkan akhirat. Iaitu kembali kepada, kalau sebut akhirat besar, maka dunia ni dipimpin oleh akhirat. Maka soalan pada akhirat, perlu ke dunia ini? Soalannya keperluan. Maka tengok dunia pada tahap keperluan. Perlu ke nak rumah sampai macam padang bola? Perlu ke? Okey, itu satu. Kedua, tuan-tuan, yang paling penting kecilkan dunia ni, jangan lihat nilai, jangan lihat harga ataupun nombor. Itu, okey, ini kena faham sikit. Anda jangan lihat nilai dunia. Sebenarnya nilai dunia ni tak ada nilai, tapi nilai yang kita letakkan adalah RM. Ataupun USD ke, ataupun dinar ke, ikutlah. Itu besar. Sebenarnya ini kecil. Kecil Ustaz, Allah payah nak buat ni. Tak apalah, doalah kepada Allah. Allah mudahkan nanti. Kecilkan nilai 1 juta. Sebab apa saya cakap relevan yang begini. Kalau anda nampak 1 juta tu besar, anda akan remehkan RM1. Betul tak? Alah, RM1. Alah, 100. 1,000. Maka kecilkan nilai 1 juta. Kecil dia nilai ni. Tak besar pun di sisi Allah. Kecilkan. Maka tengok nilai ini dengan satu nilai yang lebih utama. Rezeki. Tuan-tuan, di saat anda kecilkan 1 juta, mungkin anda tengah ada hutang, tengah ada apa. Anda cakap gini, ya Allah 1 juta ni kecil ya Allah. 10 juta ni kecil ya Allah. Ya Allah kecil ya Allah. Bila kecil tuan-tuan, Allah bagi anda naik balik RM1, dapat 100,000. Allah nampakkan nilai ni besar. Anda jangan salah faham pula. Habis kecil, habis RM100 ni kecil lagi dah Ustaz. Dah, anda kecilkan yang besar. Yang kecil menjadi besar. Anda appreciate. Ya Allah, saya dapat RM1. Alhamdulillah ya Allah, dapat 100. Maka anda baru boleh appreciate yang kecil. Macam mana anda nak appreciate agak yang kecil kalau yang besar pun anda telopong tengok dah. Kecil kan? 1 juta kecil. 2 juta kecil. 100 juta kecil. Semua kecil. Maka yang kecil, dia takkan jadi kecil balik. Dia akan terbalik. Dia akan jadi besar. Allah besarkan. Sebab tu jangan remehkan nilai RM1. Saya dah sentuh kan. Sebab dia adalah rezeki. Maka syukuri RM1. Dapat RM1. Lepas itu Allah bagi 1 juta. Itulah. Maka jangan kagum dengan amount lah. Amount. Besarnya. Jangan. Itu yang kedua. Jadi, dengan kadang-kadang PKP sekarang ni, yang mana bekerja tu, yang mana, ialah, dapat tak seperti dulu, anda jangan downgrade kan, amount tu. Alah dulu, aku dapat gaji besar, sekarang, mana ada je lah. Anda meremehkan, jangan. Ya? Jangan remehkan apa yang Allah bagi sekarang. Itu maksudnya. Jangan kecilkan. Sebab dulu anda nampak besar. Jadi besar, kecilkan nilai yang besar-besar tu. InsyaAllah yang sekarang ni akan jadi besar. Itu cara. Syukur. Itu nama nampak dunia dengan akhirat. Betul. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Yang ketiga, melihat aspek dalaman sebagai kejayaan. Kalau situ luaran. Dia fitnah ni. Yang ketiga, lihat dalaman. Itu punca penyelesaian. Okay. Jadi bukan luaran lagi. Dalaman, tumpukan balik. Kena bermula dari dalam. Maka dalaman ini, kita dah bincang itu, atas pun dalaman juga, bermaksud kekuatan hati. Ini semalam saya dah bincang tentang takwa, tuan-tuan. Jangan takut ataupun jangan takut pada susah. Jangan.
Tapi mintalah Allah berikan kekuatan hati supaya tak takut susah. Itu maksud dia. Kadang-kadang kita dalaman ni kita tengok luaran. Sebab susah ni aku takut ni. Dah tak, bukan sebab susah. Sebab takut ni sekarang ada kat susah. Pertama sekali hilangkan takut ni dulu. Takwa. Kembalikan kepada Allah. Takut pada Allah. Ya Allah, aku takutkan kau ya Allah. Maka aku terima susah ini sebab datang dari engkau. Habis cerita. Tapi aku tak percaya susah ni boleh mengapa-apakan aku. Itu kekuatan dalaman. Baik. Seterusnya, yang terakhir, ini gabung sekali. Yang terakhir, menambah keberkatan dan usaha keras. Yang terakhir, yang keempat dan kelima, menambah keberkatan, tuan. Sekarang ni jangan sibuk nak tambah pendapatan. Memandangkan pendapatan pun semakin berkurangan. Contoh, ada setengah tu efek. Maka yang perlu dilihat di sini atau bahasa ni adalah mencari keberkatan. Itu yang penting. Pada pendapatan yang ada. Kita nak cari keberkatan. Sebab keberkatan ni yang kita tak perlukan sekarang ni. Dalam sekarang ni keberkatan. Kita nak berkat, tuan. Contoh, jangan cari yang lebih. Jangan nak lebih. Tapi carilah kelebihan. Kelebihan tu maksud keberkatan lah. Okey, tambahlah keberkatan melalui ketaatan. Itu je. Okay. Dan terakhir ni usaha keras, tuan. Orang guna usaha keras kan? Ya, usaha keras untuk akhirat. Maksudnya keras ni tegas, tuan. Kita kan ada prinsip. Kalau dunia tu kita guna dulu untuk dunia, kita boleh ada prinsip untuk dunia. Sekali aku dah genggam, pasti jadi. Macam itulah. Maka gunakan statement itu untuk lebih tepat. Ini untuk akhirat. Maka usaha keras ni jangan cerita pada dunia dah. Maka aku kena usaha keras untuk akhirat. Atau bersungguh-sungguh lah. Kena ada ketegasan. Ada ketegasan ataupun prinsip. Okay. Maka prinsip pada akhirat ni perlu dipertahankan, tuan-tuan. Dalam keadaan sekarang ini, yang cuba untuk melemahkan usaha untuk, dunia pun nak usaha keras pun, dah anda akan berbalik nak usaha keras ni. Hati-hati. Kita kena all out balik ni. Habis kena cover balik semua. Jangan, tuan-tuan. Kadang tertipu balik. Jadi, kita kena usaha keras balik untuk akhirat. Ini masanya. Ini masanya untuk struggle balik untuk akhirat, tuan. Contoh macam malam ni, struggle ni sampai pukul 12 ni nak habis ni. Ni struggle ni. Orang kata, kenapa ni? Dulu saya boleh stay up untuk dunia, takkanlah sekarang tak boleh nak stay up untuk akhirat. Kalau saya nak buat kuih tu, suami tak marah pun sebab dapat duit. Faham? Kalau kata isteri nak stay up, nak buat niaga, nak buat duit, okey, tak apa. Tapi kalau nak untuk pahala, berpada-pada lah. Udah lah tu. Tukar, tuan. Kerana pahala lah kita kena tegas. Bukannya kita selalu pun tegaskan diri. Kalau dunia kita selalu all out. Siang malam pagi petang kita boleh all out. Tapi untuk agama, untuk akhirat, mula berkira-kira. Berpada-pada, kona'ah kata. Akhirat yang kona'ah. Yang kona'ah tu dunia. Faham? Akhirat tak ada kona'ah. Akhirat ni dia kena sentiasa tak cukup dengan amalan yang ada. Tu dia. Dia qanaah ni untuk dunia. Masa esok ada creed Ustaz stay up malam-malam. Tahu tak apa kata. Rasa creed session. Betul lah tu. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu pada malamnya penuh barakah ni, insya-Allah. Islam betul, zaman wajib ikut Islam. Itulah dia. Zaman yang kita kena kontrol balik mengikut kehendak agama. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, itulah sikit sebanyak kesimpulan untuk tajuk kita malam ni. Saya ambil masa sikit, minta maaf, untuk buat satu rangkuman kembali perbincangan daripada siri 1 ke siri 19 ini. Itulah untuk persiapan akhir zaman ini. Sudah kita kena fokus balik, jangan terpesong dengan dunia. Sampai itu tuan-tuan bolehlah amalkan terus amalan-amalan yang muktabar, surah Al-Kahfi, doa sebelum bagi salam tu. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang anda boleh rujuk
Kita tengok hadis akhir zaman. Itu semua nak ambil perhatian dan kesedaran. Tapi apa kita bincangkan ni, strategi terus. Kita pergi implementation. Supaya kita tidak tertipu kembali dengan keduniaan. Baik, insyaAllah. Saya kira cukup setakat tu dulu. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Hingga kita bertemu lagi pada siri yang berikut insyaAllah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.